صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وواله. يا ربي لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما لازمين ومتلازمين على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dua nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian begitu juga dua nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, iaitu nikmat sihat tubuh badan dan juga nikmat kelapangan masa. Yang mana mudah-mudahan ruang di antara maghrib dan isya ini dia adalah boleh kita jadikan sebagai bukti kita memanfaatkan masa yang ada, ya, yang Allah berikan kepada kita, sebagai bukti kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat waktu itu. Jadi maka kita isilah dengan pengajian-pengajian, dengan mengambil ibrah dan pelajaran daripada apa-apa juga ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, insya-Allah. Baik, pada malam ini insya-Allah perkongsian saya tidaklah banyak, tidaklah sedikit, bukanlah nak mengajar ataupun bukanlah nak nak mengajar ataupun lebih kepada perkongsian. Dan juga saya pun masih muda yang masih dalam orang kata apa, pencarian, dalam langkah mencari ilmu dan langkah mencari kebahagiaan dalam kehidupan, khususnya kehidupan berkeluarga. Maka saya suka nak mengkongsi ilmu yang saya petik daripada sebuah buku yang saya rasa buku ni sangat baru, pada bulan Jun tahun ini baru diterbitkan. Jadi buku ni sangat baru, boleh dicari, iaitu buku Keluarga yang Setia Menyayangi dalam Al-Quran. Keluarga yang Setia Menyayangi dalam Al-Quran. Dia punya penulis Abdul Rahman Asy'ari, juga pernah jumpa masa belajar dulu. Ya, Keluarga yang Setia Menyayangi dalam Al-Quran. Jadi pada mukadimah ataupun tajuk yang pertama pada buku ini ialah kita meneladani, ya, meneladani kepimpinan keluarga dengan mengikut teladan para nabi. Ya, kita keluarga Islam mesti kita ikut contoh yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW dan juga nabi-nabi yang lain. Jika kita kenali Nabi kita Muhammad SAW, Nabi SAW adalah insan yang paling sibuk, manusia yang paling sibuk. Sekurang-kurangnya kita dapati ada 4 jawatan besar yang disandang ataupun yang dipegang oleh Nabi SAW. Ya, sekurang-kurangnya 4. Yang pertama sekali ialah Nabi adalah yang menyampaikan Nabi sebagai Rasul. Itu nombor 1. Ya, Nabi sebagai Rasul. Ketika Nabi menjadi ketua keluarga dengan jumlah isteri Nabi yang ramai, Nabi juga adalah seorang Rasul yang menerima wahyu dan menyampaikan wahyu itu dan membacakan Al-Quran itu kepada para sahabat. Sibuklah. Kalau kita zaman sekarang ni orang panggil macam tok guru lah, kan? Dia nak menyampaikan ilmu kepada orang. Jadi Nabi bila dengar wahyu, Nabi nak kena sampaikan, nak kena bacakan kepada para sahabat. Jadi sibuk. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW juga sebagai Perdana Menteri ataupun Ketua Negara. Banyaklah hal-hal yang diuruskan oleh Nabi SAW sebagai Ketua Negara. Di samping itu, Nabi juga yang ketiga adalah seorang komander perang. Komander perang. Dengan rancangan, dengan strateginya, dengan kadang-kadang menjadi panglima peperangan itu sendiri adalah Nabi SAW. Jadi sibuk, sibuk sangat dia. Dan yang keempat, Nabi adalah imam di Masjid An-Nabawi sendiri. Di Masjid Nabi, Nabi tak pernah tinggalkan tugas Nabi sebagai imam. Jadi dalam kesibukan itu,
ya, para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in tetap menyatakan kesayangan mereka, kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana apa? Kerana Nabi tidak menunjukkan ataupun tidak meninggalkan mereka dalam kesibukan, tugasan sebagai pemimpin, tugasan sebagai panglima perang, tugasan sebagai Rasulullah. Nabi SAW tidak pernah terlepas daripada menjalankan tanggungjawab Nabi. Jadi isteri-isteri Nabi tidak pernah gersang ataupun kering merasai kasih sayang Nabi SAW kepada mereka. Jadi contohnya sebagai contoh dipetik di sini ialah Sayyidatina Safiyah radhiyallahu anha. Pernah satu hari Nabi sedang beriktikaf dalam masjid melakukan ibadah. Kemudian Sayyidatina Safiyah datang jumpa Nabi. Datang jumpa Nabi mengadu masalah. Adalah benda yang dimengadukan. Lalu Nabi melayan, ya. Nabi melayani isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Layan, bincang sampai selesai masalah. Kemudian Nabi hantar mengiringi Sayyidatina Safiyah balik sampai ke rumah. Itu teladan, itu teladan. Itu contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kita kadang-kadang isteri kita nak mengadu, kita tak ada dengar. Tak ada kita. Kita tak ada nak dengar apa yang orang nak cerita kepada kita. Sebab apa? Sebab kita sibuk. Macam-macam zaman sekarang ni sibuk macam-macam hal. Nak tengok TV lah, sibuk nak baca paper lah, sibuk nak baca telefon lah. Tapi Nabi SAW dalam berbagai-bagai kesibukan yang dihadapi, Nabi tetap meluangkan masa untuk bersama isteri ataupun mendengar permasalahan isteri. Bahkan Nabi tak suruh isteri balik sendirian, balik tak. Nabi iring dia, Nabi hantar dia sampai ke rumah. Jadi itu contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW. Atau dalam peristiwa lain yang berlaku pada Sayyidatina Safiyah juga, apabila Sayyidatina Safiyah nak naik ke unta, nak naik atas unta kan tinggi, boleh je kalau Sayyidatina Safiyah naik sendiri. Tapi tak, Nabi letakkan lutut. Ya. Lutut Nabi itu jadikan sebagai tangga. Pijak atas lutut Nabi, naik ke atas unta. Tengok betapa gentlemannya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betapa romantiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekarang boleh praktik benda tu macam mana? Isteri kita katalah naik motor kan. Kita pakaikan tali keledar tu, tali helmet tu kita pakaikan. Macam tu umpamanya. Kan pintu kereta kita boleh tolong buka untuk isteri kita. Itulah umpamanya gentlemannya dan romantiknya Nabi SAW ada dalam menggauli ataupun menunjukkan cara kepada kita bagaimana untuk menjalani ataupun menggauli isteri-isteri Nabi SAW. Jadi inilah dia cara hidup Islam. Cara yang perlu kita teladani yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Banyak lagi, ya, banyak lagi. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW menunjukkan adab dan teladan menyantuni anak-anak yatim. Ya, Nabi SAW sangat mengasihi anak-anak yatim. Yang mana pada zaman jahiliah dulu anak-anak yatim ni memang dihinalah, tidak dipedulikan. Tetapi selepas kedatangan Islam, anak-anak yatim dibela. Harta-harta mereka dipelihara, dijaga haknya oleh Baitul Mal. Jadi Nabi SAW sangat kasih dan cinta kepada anak yatim. Orang lain mungkin tak dapat nilai perasaan tu. Kerana apa? Mereka tidak pernah mengenal arti keyatiman. Nabi SAW sendiri sejak kecil lagi sudah menjadi anak yatim. Jadi sebab itu Nabi SAW sangat merasai perasaan seorang anak yatim. Jadi pengajaran yang kita dapat ambil daripada sini ialah jangan kita memandang anak yatim itu dengan pandangan masyarakat biasa yang menganggap mereka itu sebagai golongan bernasib baik. Kita orang dalam ayat kita selalu sebut macam itulah, anak yatim ni golongan bernasib baik. Sepatutnya kita empati dengan apa yang mereka lalui, seolah-olah kita berada pada posisi mereka. Dan kalau hati kita terlalu keras, susah untuk mempunyai perasaan mahu menghulurkan bantuan, kerana bukan mudah untuk mengambil anak yatim dan menjaga mereka. Jadi sebab itulah
Allah Ta'ala mentakdirkan Nabi SAW sebagai anak yatim supaya Nabi rasa perasaan anak yatim itu. Dan begitu juga anak yatim ini sebagai satu kayu ukur kepada kemajuan sesebuah negara. Negara Islam khususnya, caranya ialah bagaimana kita berinteraksi dengan anak yatim. Kita lihat anak yatim dalam sebuah negara itu, adakah dia terbela, terjaga hak dia, ataupun dia dianggap sama macam anak-anak yang lain. Jadi kualiti ataupun sesebuah negara Islam itu, dia mesti jaga anak yatim itu, menjaga anak yatim itu sampai kepada mereka itu sampai kepada umur orang kata dah matang, dapat menjaga diri mereka sendiri. Jadi negara yang maju itu sebenarnya tidak majulah kalau dia tidak membela anak yatim itu, dan dia akan runtuh dalam masa terdekat kerana tidak mengambil berat tentang anak yatim dan hartanya, dan juga tidak menjaga kebajikan anak yatim. Itu yang pertama, kita meneladani akhlak Nabi ada dalam mendidik anak-anak. Yang kedua ialah kalimah yang baik. Apa itu kalimah yang baik? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Ibrahim Allah berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama." Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, yaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik, yang pangkalnya yakni akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Jadi ayat ini mengajar kepada kita tentang pentingnya mendidik anak. Mendidik anak mulai dengan proses kita mengenalkan anak itu kepada kalimah thayyibah. Kata Ibnu Abbas, apa itu kalimah thayyibah? Kalimah thayyibah ialah la ilaha illallah. Kita mengajarkan akidah kepada anak kita. Itulah pedoman, itulah isi yang pertama yang kita ajarkan kepada anak kita. Kemudian tidak hanya berpada dengan akidah sahaja. Kita kena bagi anak kita itu satu pendidikan lain pula untuk memasak, menguatkan akidah tadi. Apa dia? Komitmennya kepada solat. Didik anak kita itu komitmen kepada solat. Jadi itulah dia paksi. Selepas akidah la ilaha illallah ataupun kalimah thayyibah tadi, ialah kita didik anak kita supaya komitmen terhadap solat. Kerana apa? Kerana solat itu dia ada kaitan dengan pendidikan akhlak. Jadi selepas komitmen anak kepada solat ialah bagaimana kita mendidik adab dia. Kan dalam Quran Allah menyebut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya solat itu, sembahyang itu mampu mencegah diri manusia ini daripada terlibat dalam perbuatan keji dan mungkar. Jadi secara tak langsung kaitan antara solat dengan pembentukan kepribadian akhlak adalah sekali. Bila didik disiplin anak solat, dalam solat terkandung adab-adab. Dalam solat terkandung adab-adab. Antaranya apa dia? Tidak boleh bercakap. Tidak boleh bercakap yang bukan-bukan. Hatta dalam sembahyang sendiri pun nak baca hadis tak boleh. Jadi dalam solat pun adab dia tak boleh bercakap yang bukan-bukan. Maka luar daripada solat itulah kita menterjemahkan adab solat tadi. Adab dalam solat tadi, bila kita tak boleh bercakap yang bukan-bukan, maka di luar solat juga adalah terjemahan daripada solat tadi. Apabila anak-anak kita didik dia menjaga tutur kata, menjaga percakapan dia, seperti mana dia dalam solat. Selalu orang ingat, selalu orang kiaskan aurat wanita ialah ketika dia sembahyang, kan? Macam mana dia sembahyang, dalam sembahyang, macam itulah akhlak dia, adab dia ataupun aurat dia ketika luar sembahyang. Tapi kita lupa, terlepas pandang, secara umumnya lelaki dan perempuan perlu lihat pada akhlak itu sendiri, adab tu. Dalam solat kita tak boleh bercakap, tak boleh menguek apa semua dan sebagainya, mesti ikut imam. Jadi di luar solat sebenarnya akhlak itu diterjemahkan, dizahirkan dalam bentuk kita menjaga tutur kata kita. Kita menjaga tingkah laku kita, bercakap yang elok-elok, menjaga lidah.
kan. Dan kita didik anak juga sekiranya tersalah cakap, kan. Kalau dalam solat kita salah, kita tercakap bunyi benda bukan-bukan, batal solat kita. Di luar solat pun sama. Kalau anak-anak atau kita sendiri didik dia, kita tersalah cakap, tersasul cakap yang bukan-bukan, maka kita lekas-lekas istighfar. Lekas-lekas kita bertanggungjawab atas apa yang kita cakapkan tadi, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia kalimah thayyibah. Daripada kita mengajarkan akidah keimanan la ilaha illallah, kemudian kita pasakkan keimanan tadi itu dengan komitmen terhadap solat. Kemudian kita pasakkan selepas daripada komitmen terhadap solat itu dalam pembentukan akhlak. Pembentukan akhlak, khususnya dalam bab menjaga lidah. Baik, kita lihat lagi dalam sejarah rumah tangga Nabi SAW. Dalam tajuk dia kata, sedangkan lidah lagi tergigit. Maknanya macam mana sekalipun dijaga akan ada ujian. Macam mana kita berhati-hati, ada ujian sahaja. Ada sahaja ujian yang akan menimpa kita, yang akan menguji kita. Tapi yang terbaiknya ialah kita menghadapi ujian itu berdiam diri. Ketika rumah tangga diuji, diam, tutup mulut. Bahaya ni, lidah ni bahaya. Sebab itu ada sepotong syair dia menyebut, as-samtu ajmalun bil fata min mantiqin fi ghairi hinih. Diam itu lebih baik bagi seseorang itu daripada dia bercakap bukan pada tempatnya. Itu sebenarnya kunci dia nak menjaga keharmonian keluarga, rumah tangga ini. Memang kalau tak ada apa-apa kalau tak boleh cakap yang baik, tutup mulut, seal mulut kita, kan. Kita seal mulut kita. Jadi kalau kita rujuk sirah ataupun sejarah hidup Nabi SAW, Nabi pun pernah terasa hati dengan isteri-isteri Nabi. Yang mana apabila isteri-isteri Nabi ini ada yang mereka minta kepada Nabi SAW kekayaan. Macam mana sebahagian isteri Nabi daripada kalangan Ansar, mereka ni orang-orang kaya yang berada di Madinah. Mereka memang kaya dah. Tapi orang-orang isteri-isteri Nabi yang lain ada yang meminta kepada Nabi kekayaan yang serupa macam isteri Nabi daripada kalangan Ansar. Jadi Nabi bukan raja, Nabi bukan bangsawan yang ada banyak harta. Jadi Nabi merasa hati, Nabi merajuk, Nabi berdiam sebulan, tak pergi mana-mana. Rumah isteri mana pun Nabi tak pergi. Sehinggalah diam tu, Nabi merajuk tu, Nabi diam. Sehinggalah turun satu wahyu. Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirata fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, sekiranya kamu semua mahukan kehidupan dunia yang mewah dan perhiasannya yang indah, maka marilah supaya aku berikan kepada kamu pemberian mut'ah, yakni sagu hati, dan aku lepaskan kamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Itu ayat Quran tu. Kalau nak harta dunia tak apa, boleh bagi, tapi dilepaskan dengan cara yang baik-baik. Dan sekiranya kamu semua mahukan keredaan Allah dan Rasulnya serta nikmat kemewahan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kamu pahala yang besar. Jadi Allah bagi juga solusi dia. Kalau pilih, boleh pilih. Nak hidup mewah kat dunia boleh bagi, tapi dilepaskan. Kalau nak bersabar dengan kesusahan di dunia, Tuhan akan bagi ganjaran kemewahan, kesenangan di hari akhirat kelak. Jadi Tuhan bagi solusi. Jadi ayat itu akhirnya memberikan keinsafan kepada isteri-isteri Nabi. Mana sanggup, Allah dah bagi penyelesaian. Mereka dulu ada di kalangan mereka yang janda, yang kematian suami, tapi Allah berikan mereka kemuliaan, dikahwini oleh Rasulullah. Tak sanggup dah mereka nak melepaskan satu kurniaan, satu solusi penyelesaian yang Allah sendiri berikan kepada mereka. Lalu mereka pun insaf, tak minta bukan-bukan kepada Nabi SAW. Jadi kita pun macam tu. Apa-apa kita menghadapi ujian,
diam, kita cari solusi. Ada dalam Al-Quran ni, ada saja penawarnya. Ada saja penyelesaian kepada sebarang permasalahan. Baik, kemudian rumah kita. Apa yang kita nak dalam rumah kita? Kita nak mengimarahkan rumah kita ni, kita nak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita nak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mencurah-curah. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan boleh cari dalam buku. Ya, bukan sekadar baca buku, tak jumpa. Kalau kita nak belajar bercakap, mungkin kita boleh buka buku, cari buku. Bahkan sekarang ni nak belajar apa pun online. Kan, online je, betul tak? Sukatan universiti tu kan semuanya online sekarang, dalam telefon je. Saya mengajar pelajar-pelajar semua dalam telefon je. Besar mana buku terbaik ni kan, dalam telefon je. Kan, jadi itu sukatan pelajaran. Tapi namanya rahmah, namanya kasih sayang, ya. Rahmah itu ialah kasih sayang Allah. Namanya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ada cara lain, ya. Dia mesti diminta dengan cara berdoa. Kita minta Allah dengan cara berdoa. Kan? Doa bukan doa yang sikit-sikit, doa yang berterusan, ya, doa yang berpanjangan. Sentiasa kita kena minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah saya sebutkan di sini, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman. Ya, doa itu senjata kita. Selain daripada kita berikhtiar dengan berbagai cara, bersedekah lah, ya, menuntut ilmu lah, itulah, inilah, ya, jangan lupa dengan berdoa. Doa itu senjata orang beriman. Wa imaduddin, dan doa juga adalah tiang bagi agama. Dalam hidup kita, dalam beragama ni, semua urusan hidup kita ni ada doa. Nak makan ada doa, nak pakai baju ada doa, nak tengok cermin ada doa, nak masuk bilik air ada doa, keluar bilik air ada doa, nak tidur ada doa, buka mata ada doa, macam-macam. Tu imaduddin, tiang agama. Doa tu tiang agama. Kalau kita tak ada baca doa, maka kita dah melupakan ataupun orang kata melonggarkan tiang agama kita. Dan doa juga ialah nurus samawati wal ard. Doa adalah cahaya langit dan bumi. Tak ada benda yang dapat menembusi sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala melebihi doa. Itu dinamakan cahaya, ya, langit dan bumi. Hamba yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tulus ikhlas, dengan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengatasi daripada hamba yang berusaha gigih tetapi dia meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta. Kalau kita lihat pelajaran daripada kisah Ashabul Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ingatlah peristiwa ketika sekumpulan orang muda pergi ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Jadi dengan berkat doa, gua yang sempit menjadi satu tempat yang nyaman, yang mana mereka selesa dan boleh tidur sampai 300 tahun lebih, 309 tahun. Betul tak? Jadi dengan berkat apa? Berkat doa. Jadi rumah kita pun macam tu. Rumah kita yang besar mana ataupun yang sempit mana pun, kalau ada rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rasa tenang. Itu tujuannya, ya. Kita kena imarahkan rumah kita itu dengan berdoa, minta Allah bagi rahmah, kasih sayangnya kepada rumah kita. Tempat kita nak bertenang, tempat kita nak berdiam dengan keluarga kita. Kalau tak ada rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah, orang kata apa, kucak kacirlah rumah kita, ya. Rumah yang besar tapi tak ada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sangat menakutkan, berbanding rumah yang kecil. Tapi kalau ada rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hati di antara ahli-ahli yang ada dalam rumah itu sentiasa aman, damai, tenang dan selesa sahaja. Baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita
mestilah mencontohi, yang pertama rahmah, yang kedua mestilah kita mencontohi teladan-teladan yang ditunjukkan oleh Nabi, khususnya Nabi Ibrahim. Apa yang Nabi Ibrahim ajar kepada kita melalui ayat, melalui mimpi Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bila mimpi saja dia bagi tahu kepada Nabi Ismail, dia tanya pula pendapat Nabi Ismail. Maksudnya di situ ialah Nabi Ibrahim mendengar pendapat. Mendengar pendapat. Itu pelajaran yang kedua yang kita kena ambil, iaitu kita kena dengar pendapat anak. Tak kira lah anak tu berapa umur dia, sebab dia ada jiwa dia ada hati, dia ada pemikiran. Sudah tentu dia juga ada apa yang dia inginkan, apa yang dia mahukan. Jadi itu sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim sudi mendengar pendapat anak. Kan lepas mimpi Allah perintah sembelih anak, kan, fanzur madza tara, dalam Quran menyebut, maka apakah pandangan kamu wahai anak. Jadi situ apa dia? Dengar. Nak dengar apa yang anak nak sebut. Jadi kebanyakan kita kat sini dia fail. Dia rasa dia ketua, dia rasa dia ayah, dia rasa dia tok, dia rasa dia orang pengalaman, orang tua, maka dia tidak ada ruang lagi untuk orang bagi pendapat. Tidak ada ruang lagi untuk dia mempertimbangkan idea-idea lain ataupun pandangan-pandangan lain. Itu bahaya. Kebanyakan kita lebih senang membiarkan satu masalah tu biar je begitu saja. Kita tak mau berhadapan dengan masalah itu. Kita sanggup biarkan anak kita kadang-kadang tu dia pendam perasaan dia. Jadi anak-anak yang terpendam perasaan ni sebenarnya dia ibarat bom jangka, yang mana dia menunggu masa saja untuk meletup. Jadi kita tak boleh biar. Kita nampak apa saja krisis, krisis yang berlaku dalam keluarga. Masing-masing kita ada keluarga. Saya pun ada keluarga. Krisis itu jangan kita biar tanpa kita menyelesaikan dia sampai ke akar umbi dia. Dia ada masalah, dia ada punca. Bila ada masalah, dia ada punca. Selesaikan. Sembang dengan telus, dengan tulus, dengan ikhlas hati, supaya kita dapat penyelesaian dia. Dan disitulah yang terbaik yang diajarkan oleh agama. Kita dengar. Jangan kita buat tak peduli. Kemudian yang ketiga ialah kita mewujudkan empati. Bukan sekadar simpati. Simpati itu ialah kita menyatakan perasaan kita yang serupa macam dia. Empati lebih daripada itu. Empati ialah dia bercampur dengan simpati. Dia menyatakan perasaan, kemudian dia menawarkan diri untuk membantu. Macam kita tengok orang susah, bukan kita simpati saja, kita ada empati sekali. Kita tolong dia, keluarkan dia daripada kesusahan. Kita pegang tangan dia, kita bantu dia. Itu. Jadi dalam hal mendidik anak-anak ni, ada benda yang kita perlu ada empati sekali dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat ialah bersembang. Wujudkan suasana suka berbual-bual dengan anak-anak. Boleh bersema-sema dengan anak-anak. Tambah sekarang ni kita dah lama tak jumpa adik-beradik, berbagai krisis. Berbagai-bagai krisis, berbagai-bagai perbezaan berlaku sekarang ni dalam masyarakat kita. Kita sendiri akui dalam diri kita ada saja benda-benda yang berbeza pendapat, berbeza pandangan dengan adik-beradik. Dengan masyarakat sendiri pun tak payah jauh-jauh, jiran kita kadang-kadang berbeza pendapat dengan kita. Masing-masing ada pemikiran, masing-masing ada tahap ilmu yang berbeza, masing-masing ada rujukan, masing-masing ada sumber. Itu tak jadi masalah sebenarnya, selagi mana kita menjunjung nilai-nilai murni, nilai-nilai agama yang tinggi, iaitu nilai persaudaraan. Nilai persaudaraan. Jiran tetangga itu sama-sama Nabi bagi jaminan, kan Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Siapa yang beriman kepada Allah kena muliakan jiran. Jadi dua-dua itu ada jaminan syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau saling memuliakan. Bukan bercakaran, bukan berbeza pendapat, kita pun highlight kita punya betul, dia pun highlight dia punya betul, habis gaduh. Jadi kita sudah kalah di situ. Kita sudah merobohkan nilai kejiranan yang Islam angkat. Itu satu. Banyak lagi. Nilai apa lagi?
nilai silaturahim antara adik-beradik. Adik-beradik ni Allah kan Allah janji, Allah dah kata apa, wattaqullah kan, ittaqu, macam mana ayat tu saya lupa dah. Menceritakan tentang wattaqullah allati tasaaluna bihi wal arham. Takwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah yang sentiasa meminta kepada kamu untuk menjaga, memelihara silaturahim. Kan? Jadi Tuhan suruh jaga silaturahim. Jangan kerana berbeza pada apa-apa hal keduniaan, ya. Sekarang ni macam-macam lah, saya pemalas nak sebut di sini. Orang ini setuju, orang ni tak setuju, orang ni ambil, orang ni tolak, macam-macam. Sehingga apa? Adik-beradik berkelahi. Adik-beradik berkelahi. Tuan-tuan boleh tengok sendiri dalam WhatsApp grup, dalam grup kampung, dalam grup taman, dalam grup tempat kerja. Sebenarnya apa nilai yang kita junjung apabila kita berpecah macam tu? Apa nilai yang kita letak atas otak kita, atas kepala kita? Apa nilai yang kita junjung? Sebenarnya kita dah salah di situ. Kita sebenarnya nilai persaudaraan itu penting. Nilai silaturahim itu yang diajar dalam agama. Dia nak ke, dia tak nak ke, dia terima ke, dia tolak, itu hal lain. Yang penting kita tetap kawan, kita tetap adik-beradik, kita tetap saudara seagama, kita tetap sedarah sedaging. Itu nilai yang kita perlu junjung. Kita tolak tepi benda-benda yang macam tu. Kita bimbang, ya. Kita bimbang, kita tak nampak. Kita tidak nampak apa yang berada di depan mata kita ini dengan pandangan mata hati. Itu kita takut. Kita takut kita melihat apa yang di depan mata kita ini dengan pandangan mata zahir. Yang mana pandangan mata zahir ni dalam Quran Tuhan kata kita ni memang mudah terpedaya, tertipu. Kerana apa? Kerana pandangan mata zahir. Ada sepotong syair dia menyebut, la amruka ma tanfa'ul absaru ahlaha idza lam yakun lil mubsirina basairu. Sesungguhnya mata yang ada ni, pandangan mata ini tidak memberi manfaat kepada tuannya. Pandangan mata yang ada ni tidak memberi manfaat kepada tuannya apabila orang yang memandang itu tidak mempunyai mata hati yang selik. Kita tengok, mata kita je tengok, tapi mata hati kita kelam, terpadam, tertutup. Jadi mata ni yang kita tengok ni tak ada faedah sebenarnya. Tapi yang ada faedahnya kalau kita tengok kemudian disuluh dengan mata hati. Itu dia panca indera yang paling rumit sekali tu. Kita nak hidupkan mata hati. Apa guna mata hati ni? Dia boleh menilai sesuatu yang orang lain tak nampak. Tapi susahlah benda tu nak capai kepada kejernihan mata hati, itu sangat susah. Sehingga kita dapat membezakan kaca daripada permata, membezakan kebenaran daripada kepalsuan, membezakan perkara-perkara yang bersifat fitnah, ujian-ujian yang ada di akhir zaman. Jadi itu benda yang kita nak capai pada ketika ini. Sangat susah, ya. Jadi dalam kita bersilaturahim, berjiran, kita angkat nilai-nilai itu balik. Kita ribat balik, ikat balik nilai persaudaraan antara kita. Dengan anak-anak tu, macam poin saya tadi ialah kita sembang-sembang. Masa meja makan tu adalah tempat terbaik untuk bercakap dengan anak-anak. Kadang-kadang kan kita duduk, kita bersembang, berseloroh. Masa makan, telefon letak jauh-jauh. Masa makan adalah masa untuk kita meribat, ikat balik hubungan kasih sayang. Mungkin tadi bergaduh, bercakap dan sebagainya, maka masa makan kita bergurau, kita seronok. Sebab depan rezeki kita seronok bersembang-sembang dan bercakap. Jadi berkongsi. Di situ kita dah melatih anak kita untuk buka mulut dia, berkongsi, bercerita. Jadi anak-anak yang mudah buka mulut, bercakap, dia tak ada simpan masalah. Dia tak ada simpan masalah. Yang jadi masalah, yang jadi bom jangka yang meletup tanpa kita tahu puncanya ialah ada masalah tapi dia tak cakap. Itu bahaya. Masyarakat kita suka rasa orang kata kuat di depan ahli keluarga tetapi lemah sebenarnya. Depan ahli keluarga kita kena depan cakap. Apa masalah? Biar dia buka mulut bercakap. Itu adalah penyelesaian kepada masalah.
Kemudian yang kelima sebenarnya, saya rasa rahsia hal ehwal rumah tangga sebenarnya hendaklah dirahsiakan. Apa benda yang berlaku dalam rumah tangga, konflik suami isteri, apa saja yang berlaku, mestilah kita rahsiakan. Kita kena didik balik diri kita, kita kena didik balik generasi pada hari ini. Sebab generasi pada hari ini sudah tidak menganggap perkara-perkara yang rahsia itu rahsia. Ya, zaman globalisasi, zaman hari ini mereka berkongsi apa sahaja di media sosial, semuanya diceritakan, semuanya didedahkan. Kononnya atasnya berkongsi. Sharing is caring. Yalah tu. Bukan semua benda boleh di-share kepada orang. Ya, bukan semua perkara boleh dikongsikan dengan orang. Jadi Islam mengajar kita, ya, isteri yang memelihara diri dan keaiban suami ketika ketiadaan di rumah. Inilah dia ciri isteri yang salihah menurut panduan daripada surah An-Nisa. Dalam sepotong ayat maksudnya Allah menyebut kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap perempuan. Oleh sebab Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, yakni memberi nafkah sebahagian daripada harta mereka, maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya, dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak ada bersama, dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan nusyuz derhaka, hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan kalau juga mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan yang ringan yang bertujuan untuk mengajarnya. Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi dalam ayat ini panduan yang sangat jelas tentang berbagai hukum hakam. Surah An-Nisa ayat 34. Jadi ada juga peristiwa yang pernah berlaku antara isteri-isteri Nabi. Nabi pernah kata kepada Hafsah radhiyallahu anha, masa sudah pun berkelip-kelip di situ, bolehlah saya sampai kepada penghujung ataupun penutup bab ini, iaitu yang pertama ialah kembali kepada tujuan perkahwinan itu sendiri. Tujuan perkahwinan itu sendiri ialah bukan sekadar memenuhi tuntutan hawa nafsu, kemudian menjalankan tugas cari makan, minum, pakai, tempat tinggal. Bukan itu saja. Yang paling besar sekali ialah Allah menyebut qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kamu dan ahli keluarga daripada api neraka. Itu mesej dia. Saya rasa saya nak sambung sikit selepas azan, sebab penutup ni sangat penting. الله أكبر الله
Baik, sebagai penutupnya ialah kembali kepada tujuan perkahwinan, iaitu bukan sekadar apa yang kita katakan memenuhi tuntutan nafkah, makan, minum, pakaian, pendidikan, tetapi lebih besar daripada itu ialah kita bertujuan untuk menyelamatkan anak cucu Nabi Adam ini daripada api neraka. Sebab apa? Sebab dalam Quran Allah menyebut inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya syaitan tu musuh kamu, fattakhidhuhu aduwa, anggaplah dia sebagai musuh. Jadi syaitan dia dah peranak dah, dia dah janji dah kepada Nabi Adam, dah janji kepada Tuhan dia akan sesatkan anak cucu Nabi Adam ni. Sebab itu kita kena faham ayat tu supaya kita selamatkan diri kita dengan anak-anak keturunan kita daripada api neraka. Syaitan dah kata dah, Allah bagi tahu innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan ni dia create group dia, dia ajak kita jadi kawan dia bukan untuk apa? Liyakunu min ashabis sa'ir, untuk sama-sama dengan dia dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu tipu daya dia, itu helah dia, itu perancangan dia yang kita sebagai ayah mesti tahu, dan kita sebagai ketua keluarga ini mesti berusaha untuk menyelamatkan anak cucu kita. Itu yang penutup yang pertama. Penutup yang kedua sikit lagi, insya-Allah, anak-anak ini kita kena jaga dia supaya dia tidak menjadi fitnah bagi kita. Ya. Anak yang menjadi fitnah kepada kita ialah anak-anak yang tidak mendengar kata. Dia tidak mahu mengikut apa yang diajarkan oleh syariat. Jadi anak itu boleh jadi fitnah kepada kita. Tapi kalau anak itu anak yang soleh, anak itu ikut kata atau itu ikut syariat, maka anak itu dah jadi aset kepada kita. Anak itu sudah menjadi aset kepada kita. Kita tak takut lagi lah. Sebab anak itu sentiasa ingat kepada Allah, tidak lalai, tidak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam harta benda, kita jangan takut. Harta benda bukan fitnah. Dia akan jadi fitnah kalau kita tidak membelanjakan harta itu pada jalan yang betul, mendapatkannya dengan cara yang salah. Itu fitnah. Tapi kalau harta itu kita infak pada jalan Allah, kita nafkah, kita sedekah dan sebagainya, maka harta itu tidak jadi fitnah kepada kita. Jadi saya rasa itulah sebagai penutup perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan adalah sedikit sebanyak pertambahan pada maklumat yang sedia ada pada diri kita, ataupun kita memang dah sedia tahu, kita jadikan ini sebagai tazkirah, ulang-ulangan, ingat-ingatan antara kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat.
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ونورا وحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الرزق وأبواب التوبة وأبواب النعمة والمغفرة وأبواب العلم والفهم والعمل وأبواب الجنة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله